Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Jangan lupa tekan butang subscribe, like dan share. Malaysia kita punya, cintai Malaysiaku, kita jaga kita. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Akhirnya UMNO mengaku kalah. Akhirnya UMNO mengakui bagaimana mereka kalah pada PRU 15 yang lalu. Dibocorkan sendiri oleh Ahmad Maslan. Walaupun begitu, pada pendapat saya, ada banyak faktor lainnya lagi daripada yang disebutkan oleh Ahmad Maslan. Cuma saja mungkin kerana menjaga aib, menjaga air muka, menjaga maruah seseorang atau sekumpulan pemimpin di dalam UMNO, maka alasan-alasan yang lain itu tidak disebut. Walaupun begitu, Ahmad Maslan mengakui ini adalah antara 5 sebab utama UMNO kalah teruk di dalam PRU 15 yang lalu. Tuan-tuan dan puan yang dihormati sekalian, 5 sebab UMNO kalah PRU 15 diumumkan oleh Ahmad Maslan. Setiausaha Agung UMNO sendiri, iaitu Datuk Seri Ahmad Maslan, telah mengumumkan secara rasmi 5 sebab mengapa parti itu kalah di dalam pilihan raya umum PRU 15 pada tahun lalu. Ahli Parlimen Pontian yang juga merangkap Setiausaha Agung UMNO itu berkata, UMNO sebelum itu telah menang 2 pilihan raya negeri, iaitu Melaka dan Johor, di samping 7 pilihan raya kecil dengan amat cemerlang, di luar daripada ramalan, di luar daripada jangkaan, kerana orang menjangka untuk dapat majoriti mudah pun susah. Tapi rupa-rupanya bukan saja dapat majoriti muda, tetapi mereka menang lebih daripada 2/3 majoriti. Katanya, tentu kita anggap ada sesuatu yang luar biasa berlaku. Saya merumuskan 5 perkara. Katanya 5 perkara yang terjadi. Salah guna data pribadi di mana anak-anak muda dan kita semua menerima bil digital. Bit digital katanya. Siapa bagi nombor telefon bimbit kita kepada mereka? Mereka merompak nombor-nombor itu dan menyalahgunakannya, dakwanya lagi. Wow, siapakah yang dia maksudkan itu? Pada waktu itu siapa yang berkuasa? Pada waktu itu kerajaan mana yang berkuasa? Pada waktu itu siapakah menteri komunikasi? Awas-awas, nanti sendiri terkena peluru kaki sendiri. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan laporan pada Perhimpunan Agung PAU 2022 di Pusat Dagangan Dunia Kuala Lumpur di sini pada Jumaat. Dakwa Ahmad Maslan lagi, sebab lain adalah pemberian rasuah kepada pengundi seperti yang berlaku di sebuah negeri, dan golongan muda dimanipulasi dengan pelbagai sebaran di media sosial. Katanya lagi, ada yang betul dan ada yang tak betul di TikTok. Pemimpin UMNO dizalimi seperti Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi, ahli-ahli Majlis Kerja Tertinggi UMNO MKT, beberapa orang dan bosku Datuk Seri Najib Tun Razak, katanya. Tentunya kita mengaku ada salah kita sendiri, iaitu sabotaj dalaman parti. Dakwanya sambil menambah perkara yang disebutkannya itu dirancang oleh parti lawan. Sementara itu Ahmad Maslan turut mengumumkan pada PAU 2022 yang telah berlangsung pada Jumaat yang dihadiri seramai 2,820 orang, di mana ianya melibatkan 57 ahli MKT, 30 wakil sayap, 2,553 wakil bahagian dan 180 ketua penerangan yang menjadi pemerhati. Tuan-tuan dan puan-puan yang dihormati sekalian,
pada pendapat saya, bukan hanya sekadar perkara itu yang menjadi penyebab UMNO kalah, tetapi mungkin juga banyak sekali yang namanya strategi yang memakan diri. Mungkin juga kerana silap memberikan sokongan kepada orang yang tak patut disokong, sehingga rakyat muak dengan permainan politik. Okey, banyak lagi mungkin, tapi itulah kita terima alasan-alasan yang diberikan oleh Ahmad Maslan itu sebagai punca kekalahan kepada UMNO dalam PRU yang lalu. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi, bye-bye. Salam sejahtera Malaysia, denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kabinet Sabah sudah dirombak, tapi sekarang bakal dirombak sekali lagi. Ada desas-desus berita kabar angin yang menyatakan bahawa Kabinet Negeri Sabah akan dirombak semula. Tapi sebelum itu, saya ingin ucapkan bilion terima kasih kepada semua yang sudah tekan butang subscribe, like dan share. Bagi yang belum, saya mohon bantuan daripada anda untuk tekanlah butang subscribe, like, share, komen banyak-banyak. Dan sekiranya anda ingin menjadi someone special in this channel, sila tekan butang join, kerana bermula minggu depan kita akan cuba untuk menghantar goodies, souvenir, t-shirt, topi, cap daripada Twin TV kepada semua member yang terpilih. Kerana itu tekan butang subscribe, like, share, komen dan join member, supaya channel ini besar boleh sampai kepada telinga Datuk Seri Anwar Ibrahim, Perdana Menteri Malaysia. Sabah mungkin rombak kabinet sekali lagi. Kerajaan Sabah dijangka sekali lagi akan melakukan rombakan kabinetnya bagi mengisi jawatan 4 pembantu menteri yang ditinggalkan oleh Ahli Dewan Undangan Negeri Adun Barisan Nasional BN yang telah menyokong Datuk Seri Bung Mokhtar Radin. Ketua Menteri iaitu Datuk Seri Haji G. Noor membayangkan kemungkinan itu ketika ditanya mengenai kedudukan 4 pembantu menteri yang mewakili UMNO BN itu pada hari ini. Katanya, bagi saya ruang untuk fikir bagaimana kita nak takbir negeri dengan baik. Bagi saya, kita perlu lihat dari segala aspek dalam soal seumpama ini. Jadi jangan bimbang. Kita akan ambil tindakan yang sepatutnya. Apa yang penting ialah kepentingan negeri dan rakyat, katanya dalam kenyataan tersebut. Haji G berkata demikian ketika ditemui pada Majlis Convocation College University Yayasan Sabah UCSF di sini pada hari ini. 4 pembantu menteri terwabit ialah Pembantu Menteri Belia dan Sukan Negeri Datuk Andi Muhammad Suryadi Bandi, Tanjung Batu. Pembantu Menteri Pembangunan Luar Bandar Datuk Harun Durabi iaitu daripada Bengkoka. Pembantu Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Datuk Muhammad Hamsan Awang Supian daripada Sungai Sibuga. Dan Pembantu Menteri Pembangunan Perindustrian Negeri Muhammad Tamin Zainal dari Pantai Manis. Rombakan Kabinet Sabah pada Rabu yang lalu menyaksikan Bung Mokhtar yang juga Adun Lamak digugurkan sebagai timbalan Ketua Menteri dan Menteri Kerja Raya yang kemudian diganti oleh Adun Tanjung Kramat Datuk IR Sahelmi Yahya. Sahelmi adalah antara 5 Adun UMNO yang tidak bersetuju dengan tindakan UMNO yang menarik sokongan kepada Haji G dan kerajaan negeri pimpinannya. 4 lagi Adun ialah daripada Sindumin Datuk Dr. Yusuf Yaakob, Datuk Muhammad Arsad Bistari Tempasuk, Datuk James Ratib daripada Sugut dan Datuk Jasni Daya dari Pantai Dalit. Selain Bun Mokhtar, 2 lagi menteri mewakili BN Sabah turut juga digugurkan daripada Kabinet Haji G iaitu daripada Adun Karambunai, Datuk Yaakob Khan iaitu Menteri Sains, Teknologi dan Inovasi Negeri, dan Adun Sukau Datuk Jafri Jarifin
iaitu Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah. Portfolio mereka kemudiannya masing-masing diambil alih oleh Adun dari Membakut yang mewakili Gabungan Rakyat Sabah GRS, Datuk Muhammad Arifin Arif, Menteri Sains Teknologi dan Inovasi Negeri, dan Datuk Christina Liu mewakili PH Sabah, Menteri Pelancongan Kebudayaan dan Alam Sekitar Negeri Sabah. Haji G bagaimanapun enggan untuk mengulas sama ada 5 aduan UMNO BN yang menyokongnya akan diterima dalam GRS jika dikenakan tindakan oleh UMNO. Ia berikutan pindaan perlembagaan parti itu semalam berhubung tindakan terhadap pemimpinnya yang menyokong gabungan lain yang tidak disertai oleh UMNO BN. Dalam hal berkaitan, Haji G berkata, perombakan kabinet yang dilakukannya pada Rabu lalu sudah dimaklumkan kepada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Denyut nadi suara rakyat bergema di channel ini. Kita jumpa lagi. Bye-bye.